Namun alhamdulillah, keputusan saringan saya dan semua kontak rapat yang lain adalah negatif. Saya fikir antara sebabnya ialah penjarakan sosial yang senantiasa diamalkan dalam semua mesyuarat dan pertemuan yang saya hadir. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengamalkan penjarakan sosial untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti virus ini. Jadi nasihat saya kepada saudara-saudari, amalkanlah penjarakan sosial walau di mana sahaja saudara berada. Dan ia mungkin pelindung ataupun benteng terakhir saudara-saudari daripada ancaman jangkitan COVID-19 ini. Kita telah pun mengharungi krisis COVID-19 hampir 3 bulan. Para petugas barisan hadapan dan pasukan keselamatan bekerja siang dan malam tanpa cuti ataupun rehat di hujung minggu. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan dan disiplin anda semua, penularan COVID-19 di negara kita telah dapat dibendung dengan lebih 80% kes pulih sepenuhnya. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada semua petugas barisan hadapan di atas pengorbanan dan komitmen yang dicurahkan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang terus mematuhi SOP dalam menjalankan aktiviti harian sepanjang tempoh PKP dan PKP bersyarat dilaksanakan. Sekiranya kita dapat terus mematuhi SOP yang ditetapkan dalam kes COVID-19 kekal terkawal, saya yakin sektor-sektor yang masih dilarang pada masa ini akan dapat dibuka dengan lebih cepat lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, menyantuni titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 yang lepas, Baginda telah bertitah agar jemaah menteri melaksanakan segala amanah dengan jujur dan penuh tanggungjawab serta jangan sekali-kali mengabaikan kesejahteraan rakyat jelata. Menjunjung titah tuanku, saya kerap mengingatkan jemaah menteri agar sentiasa komited dan ikhlas dalam menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi situasi ekonomi yang agak mencabar pada waktu ini. Akibat penularan wabak COVID-19, ekonomi dunia kini menghadapi krisis yang terburuk sejak zaman kemelesetan ekonomi ataupun Great Depression pada tahun 1930-an. Kadar pengangguran dijangka akan meningkat kepada 2 angka di Amerika Syarikat, India, Kanada, Spanyol dan juga di negara China. Konflik perdagangan serta pergolakan politik di beberapa negara akan memburukkan lagi keadaan ini. Dan ini sekaligus memberikan kesan yang lebih negatif kepada ekonomi dunia. Berdasarkan unjuran IMF pada bulan April 2020, pertumbuhan ekonomi dunia adalah pada kadar negatif 3%. Dan buat kali pertama sejak kemelesetan ekonomi pada tahun 1930-an, negara-negara maju dan membangun mengalami penguncupan ekonomi. Saya ingin mengambil sikap berterus terang dengan saudara dan saudari semua mengenai kedudukan ekonomi negara kita. Seperti negara-negara lain, Malaysia juga menghadapi cabaran yang agak getir. Kadar pengangguran di Malaysia adalah di paras 3.9% atau sekitar 610,000 orang pada bulan Mac 2020. Dan mengikut unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia,
pada 14 Mei 2020, kadar pengangguran dijangka akan meningkat kepada 5.5% atau lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun 2020 ini. Dengan memikirkan situasi yang mencabar ini, ekonomi Malaysia dijangka menguncup pada suku kedua tahun ini berikutan usaha pembendungan penularan wabak COVID-19 yang masih dijalankan di peringkat global dan juga dalam negara. Dan untuk menangani situasi semasa ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej rancangan ekonomi, termasuk pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang kesemuanya berjumlah 260 bilion ringgit. Dan susulan itu juga pada 4 Mei yang lepas, kerajaan telah pun membenarkan pembukaan beberapa sektor bagi menjamin kelangsungan ekonomi negara. Sehingga 2 Jun 2020, Jabatan Perangkaan mendapati bahawa lebih kurang 12.7 juta atau 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.2% pada 17 Mei 2020. Alhamdulillah, pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menyelamatkan lebih 2.4 juta pekerjaan. 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberikan sokongan kepada lebih 300,000 syarikat. Pelaksanaan pakej prihatin masih berterusan pada masa ini. Walaupun sektor-sektor ekonomi telah dibuka, kita bersyukur kerana wabak COVID-19 kekal terkawal. Sehingga kini tidak berlaku peningkatan yang mendadak ataupun spike kes-kes positif COVID-19. Dan inilah kerana majikan, peniaga, pekerja dan pelanggan di premis-premis perniagaan rata-ratanya mematuhi arahan garis panduan dan SOP yang ditetapkan. Banyak juga premis yang memudahkan pelanggan dengan hanya mengimbas kod QR tanpa perlu lagi mendaftar nama dan nombor telefon di dalam buku. Dan saya juga dapati rakyat sabar berbaris sebelum memasuki premis seperti di pasar raya dan di kedai makan serta mengamalkan penjarakan sosial. Inilah yang kita katakan new normal ataupun kebiasaan baru yang perlu diamalkan oleh kita semua. Teruskanlah amalan ini dengan penuh disiplin. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, seperti mana yang telah saya kongsi sebelum ini, strategi kerajaan dalam menangani cabaran COVID-19 merangkumi 6 pendekatan atau dikenali sebagai 6R, iaitu ketegasan, dalam bahasa Inggerisnya resolve, ketahanan, resilience, memulakan semula ataupun restart, pemulihan, yakni recovery, memperkasa, revitalize dan menyusun semula reform. Kita bakal memasuki tahap keempat sekarang ini, iaitu pemulihan ataupun recovery. Maka pada hari ini mengambil keberkatan hari Jumaat penghulu sekali hari ini, sukacita saya memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau secara ringkasnya PENJANA
dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Di bawah penjana ini, kerajaan telah pun mengenal pasti tiga teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, yakni stimulate the economy. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu ramai dalam kalangan saudara-saudari yang bimbang akan risiko kehilangan pekerjaan dan juga punca pendapatan berikutan banyak sektor dan aktiviti ekonomi terjejas dalam tempoh PKP ini. Saya faham ekonomi akan mengambil masa untuk pulih dan terdapat golongan masyarakat yang masih memerlukan bantuan sepanjang tempoh pemulihan ekonomi ini. Untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan memastikan pengekalan pekerjaan, kerajaan akan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit. 9 bilion ringgit yang akan memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa inisiatif. Pertama, perluasan program subsidi upah yang bernilai 5 bilion ringgit. Sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan lagi. Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat. Bagi pekerja sektor pelancongan dan sektor-sektor yang tersenarai dalam aktiviti ekonomi yang dilarang sepanjang tempoh PKPB serta telah diarahkan mengambil cuti tanpa gaji, majikan boleh memohon subsidi upah dengan syarat pekerja tersebut menerima bayaran subsidi secara langsung. Kedua, program insentif pengambilan pekerja berjumlah 1.5 bilion ringgit. Dan bagi menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan, kerajaan akan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja di mana syarikat akan diberikan insentif keuangan untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia. Dan dianggarkan 300,000 pencari kerja akan mendapat manfaat melalui 2 insentif, iaitu pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja, dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Insentif-insentif ini akan diberikan selama 6 bulan. Bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan
walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insuran pekerjaan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan, kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Inisiatif seterusnya ialah kerajaan akan memperuntukkan RM2 bilion bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Dan ini akan memanfaatkan lebih daripada 200,000 orang. Bagi golongan belia, ini termasuklah program latihan dan penempatan, place and train, pelaksanaan kursus jangka pendek di institusi terpilih dan subsidi latihan. Dan seterusnya, bagi golongan penganggur pula, kerajaan akan melaksanakan program peningkatan kemahiran atau upskilling di dalam industri penting seperti elektrik dan elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi, dan menggalakkan penyambungan pembelajaran melalui kursus jangka pendek dan subsidi latihan. Kerajaan juga akan merangka dasar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi gig dan kebajikan pekerja dalam sektor ini. Sebagai kerajaan yang prihatin terhadap keselamatan sosial dan kebajikan golongan ini, sebanyak RM75 juta akan diperuntukkan bagi langkah-langkah berikut. Pertama, grant sejumlah RM50 juta dalam bentuk dana padanan akan diperuntukkan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum bagi pekerjanya di bawah skim bencana pekerjaan perkeso dan skim I-Saraan KWSP. Dan kedua, peruntukan sebanyak RM25 juta kepada MDEC bagi program Global Online Workforce ataupun GLOW yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa. Bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif ini, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas pekerjaan nasional. Jawatan kuasa ini akan dipengusikan bersama oleh Menteri Kewangan dan Menteri Sumber Manusia dengan wakil-wakil daripada sektor swasta dan sektor awam yang berkaitan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selaras dengan saranan kerajaan yang menggalakkan majikan, terutamanya industri PKS, untuk melaksanakan konsep bekerja dari rumah atau work from home, insentif percukaian dan juga perlindungan insurans pekerjaan akan diberikan. Sebagai contoh, pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, komputer riba ataupun tablet daripada majikan. Dan bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke taska, kerajaan akan memberikan grant kepada pengendali taska untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Dan selain itu, e-voucher akan disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian, dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Langkah ini akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan LHDN. Saya memahami keperluan saudara-saudari yang menggunakan pengangkutan awam
untuk keluar bekerja dan melakukan aktiviti-aktiviti lain. Dan bagi meringankan beban kos pengangkutan, kerajaan akan memperkenalkan program My30 di mana pengguna hanya perlu membayar RM30 sahaja sebulan, iaitu RM1 sehari, untuk menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam di bawah selian Pasarana di Lembah Kelang. Dan inisiatif ini juga terbuka pada semua warga negara dan akan berkuat kuasa mulai 15 Jun hingga hujung 2020. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari supaya mematuhi SOP dan mengamalkan penjarakan sosial ketika menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan juga sentiasa mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan kumpulan SASA seperti OKU dan juga Ibu Tunggal. Sehubungan itu, lebih 300,000 OKU dan Ibu Tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban mereka. Bayaran ini insya-Allah akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidul Adha. Kerajaan juga akan memperuntukkan grant kepada pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan inisiatif GLC Penjana Community. Tujuan program ini ialah untuk menggalakkan GLC mengangkat sesebuah komuniti dan menjalankan usaha bagi membangunkan keupayaan sosioekonomi komuniti tersebut. Selain itu, kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Dengan norma baru adalah penting untuk kita memastikan kelangsungan kehidupan harian, terutamanya dalam aspek pekerjaan dan juga pendidikan untuk anak-anak kita. Justru kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Perkhidmatan internet percuma ini akan disediakan sehingga 31 Disember 2020. Selain itu, semua pengguna akan dapat mengakses secara percuma tanpa had laman web kerajaan serta aplikasi COVID-19 kerajaan, khususnya My Sejahtera. Sepanjang tempoh PKP, semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran. Penutupan ekonomi selama 2 bulan telah menyebabkan perniagaan menghadapi masalah aliran tunai, termasuk untuk membayar gaji pekerja dan sewa premis. Dan setelah ekonomi dibuka semula, kerajaan juga telah menerima maklum balas daripada sektor perniagaan mengenai pengurangan permintaan daripada pelanggan serta ketidakupayaan peniaga untuk menggunakan teknologi digital bagi menjana jualan atas talian. Sehubungan itu, kerajaan akan membantu setiap perniagaan, sama ada besar ataupun kecil, menerusi beberapa langkah. Dalam usaha mendorong perusahaan mikro dan PKS beralih kepada khidmat digital ataupun atas talian, kerajaan bersama sektor swasta akan membiayai usaha tersebut melalui geran padanan sebanyak RM140 juta. Peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi penjual dan juga bantuan penjualan. Inisiatif ini akan diterajui oleh MDEC bersama platform e-dagang yang terpilih.
Kerajaan juga dengan kerjasama syarikat swasta akan menjalankan kempen Shop Malaysia Online bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan diberi melalui platform e-dagang. Dan sebagai permulaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 70 juta ringgit yang akan dipadankan dengan jumlah yang sama oleh platform e-dagang. Seterusnya, bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan atau mid-tier companies, kerajaan akan meneruskan pemberian grant dan pinjaman berjumlah 700 juta ringgit untuk membolehkan lebih banyak syarikat melanggan atau menggunakan perkhidmatan digitalisasi, dan ini termasuklah pertama 100 juta ringgit grant padanan digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Keduanya ialah 500 juta ringgit di bawah dana transformasi teknologi PKS sebagai pinjaman mudah, dan ketiga 100 juta ringgit grant otomasi pintar di mana setiap syarikat yang layak akan menerima grant sehingga 1 juta ringgit. Dalam usaha untuk membantu kelangsungan PKS yang terlibat dalam sektor kepentingan yang disasarkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak 2 bilion ringgit melalui skim pembiayaan PKS Penjana. Pembiayaan ini boleh dipohon mulai pertengahan Jun 2020 dengan had sehingga RM500,000 bagi setiap PKS. Dan untuk membantu sektor pelancongan, skim pembiayaan pelancongan Penjana bernilai 1 bilion ringgit akan ditawarkan untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS dalam sektor pelancongan agar terus berdaya saing dalam era kebiasaan baru. Perincian dana ini akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Julai 2020. Dan untuk perusahaan mikro pula, kerajaan akan mewujudkan pembiayaan mikro Penjana dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional bagi pembiayaan sebanyak 400 juta ringgit, di mana 50 juta akan dikhususkan kepada usahawan wanita. Dalam usaha untuk memperkasakan penglibatan Bumiputera dan memastikan kelangsungan dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, pembiayaan sebanyak 200 juta ringgit akan ditawarkan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). Selain itu, 300 juta ringgit akan disalurkan kepada MARA, di mana usahawan Bumiputera termasuklah institut kemahiran yang terjejas boleh mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja. Di samping itu, untuk membantu aliran tunai PKS, mulai awal Julai, SME Bank melalui skim SME Go akan menyediakan pembiayaan kepada 16,000 kontraktor grade G2 dan G3 yang berkelayakan dan telah mendapat projek di bawah Prihatin. Bagi memberikan kemudahan pada pihak kontraktor, tiada cagaran ataupun deposit perlu disediakan. Kerajaan menyeru syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, badan-badan korporat dan institusi keuangan agar mempercepatkan pembayaran kepada pembekal mereka. Beberapa JLC dan juga badan korporat seperti Axiata, TNB, Telekom Malaysia dan Petronas telah pun berbuat demikian. Oleh kerana pelaksanaan PKP ini telah menjejaskan aktiviti perniagaan dan menyebabkan masalah aliran tunai, kerajaan akan memberikan insentif cukai dalam pelbagai bentuk, termasuklah potongan cukai berkait dengan perbelanjaan untuk operasi dalam kebiasaan baru seperti pembelian PPE dan kos ujian saringan. Dan selain itu, kerajaan juga akan memberikan remisi penalti
untuk bayaran lewat cukai dan juga melanjutkan tempoh perbelanjaan pengubah sesuaian dan pembaharuan premis. Tambahan lagi, allowance modal dipercepatkan dan potongan cukai khas sebanyak 30% bagi pengurangan sewa premis akan dilanjutkan. Kerajaan menghargai usaha yang dilakukan oleh perusahaan sosial ataupun social enterprise dalam nak mengimbangi matlamat perniagaan dan bertanggungjawab sosial. Saya dimaklumkan semasa tempoh PKP, walaupun beberapa perusahaan sosial sukar untuk beroperasi, namun mereka terus berusaha mengumpul dana untuk membantu masyarakat yang disasarkan, terutamanya golongan terpinggir. Kerajaan akan menyediakan geran padanan melalui Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MAGIC) yang berjumlah 10 juta ringgit kepada perusahaan sosial yang berjaya mengumpul sumbangan untuk melaksanakan projek sosial bagi menangani isu yang dihadapi oleh komuniti sasar dengan menggunakan kaedah inovatif. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha kerajaan untuk membantu lebih 900,000 perusahaan kecil dan sederhana dan juga usahawan tempatan, berapa langkah dan insentif cukai akan dilaksanakan. Pertama, bagi menggalakkan penubuhan entiti baru PKS, kerajaan bersetuju untuk memberikan ribat cukai pendapatan sehingga RM20,000 bagi setiap tahun untuk tempoh 3 tahun taksiran pertama tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Ribat cukai pendapatan ini diberikan kepada syarikat baru yang ditubuhkan dan beroperasi antara 1 Julai 2020 dan 31 Disember 2021. Dan kedua, bagi menggalakkan PKS meningkatkan daya saing dalam menjalankan perniagaan melalui skim pencantuman dan pemerolehan ataupun merger and acquisition, kerajaan bersetuju memberikan pengecualian duty stamp ke atas surat cara berkaitan pencantuman atau pemerolehan bagi transaksi yang disempurnakan antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, secara umumnya COVID-19 ini telah mengubah cara ekonomi beroperasi. Untuk terus menjadikan negara kita sebagai destinasi pelaburan utama adalah penting untuk kita memberitahu dunia bahawa ekonomi kita tetap berdaya saing dan terbuka untuk perniagaan. Malaysia kini berada di kedudukan ke-12 di dunia dalam kategori kemudahan menjalankan perniagaan dan ketiga di Asia Pasifik. Sehubungan itu, penjana akan mengumumkan beberapa pakej dan program pelaburan, insentif pengecualian cukai dan kemudahan pembiayaan yang inklusif. Dan untuk memacu pemulihan ekonomi negara melalui proses digitalisasi perniagaan, kerajaan akan menubuhkan dana penjana nasional berjumlah 1.2 bilion ringgit dengan peruntukan 600 juta daripada kerajaan dan dipadankan dengan 600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsa. Dana ini akan digunakan untuk memupuk inovasi dan mengembangkan bakat modal teroka tempatan ataupun domestic venture capital. Antara pelabur antarabangsa yang berminat untuk turut serta ialah SK Group, Hanwha Asset Management, KB Investment Company Limited, Provident Growth, 500 Startups dan The Hive. Untuk melengkapkan usaha digitalisasi, kerajaan akan memperuntukkan 100 juta ringgit bagi menubuhkan National Technology and Innovation Sandbox yang akan diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan memberikan kelonggaran beberapa peraturan untuk menguji cuba teknologi baru.
Contohnya menguji penghantaran pembelian dalam talian melalui drone dan penggunaan kenderaan pandu sendiri. Untuk terus menggalakkan digitalisasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan ke arah revolusi industri 4.0, kerajaan akan menyediakan lebih banyak perkhidmatan secara dalam talian ataupun e-counter. Ini termasuklah melaksanakan proses mematikan stem, menyemak dan menuntut wang tidak dituntut bermula 1 Oktober 2020 dan sesi e-temuduga bagi permohonan beasiswa kerajaan. Sehubungan itu, saya menyeru lebih banyak agensi dan kementerian untuk merancangkan usaha digitalisasi ataupun usaha otomasi ini. Untuk menggalakkan rakyat supaya menyokong produk dan perkhidmatan tempatan, kerajaan juga akan meneruskan kempen Buy Malaysia. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan termasuklah menggalakkan rangkaian pasar raya besar untuk membuat penandaan produk tempatan dan juga menubuhkan saluran produk Malaysia yang berdedikasi di platform e-dagang. Dalam menjalani kehidupan norma baru, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk menggunakan pembayaran tanpa sentuh atau contactless payment. Untuk menggalakkan penggunaan perkhidmatan ini melalui program e-penjana yang bernilai 750 juta ringgit, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna. Dan ini akan dipadankan dengan tambahan voucher, pulangan tunai dan diskaun berjumlah RM50 Malaysia daripada syarikat khidmat e-dompet. Inisiatif ini yang akan bermula pada bulan Julai 2020 akan memanfaatkan 15 juta rakyat Malaysia. Untuk merancangkan semula pasaran hartanah, beberapa insentif cukai akan disediakan. Pertama, kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik adalah terhad kepada RM1 juta. Pertama, nilai rumah kediaman tersebut, manakala duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas perjanjian pinjaman. Pengecualian ini akan berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang ditandatangani mulai 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021 tertakluk kepada syarat pemberian diskaun sekurang-kurangnya 10% oleh pihak pemaju. Dan kedua, pengecualian cukai keuntungan hartanah diberikan kepada individu warga negara Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat mulai 1 Jun 2020 hinggalah 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan 3 unit rumah kediaman sahaja untuk setiap individu. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan. Selain itu, bagi menggalakkan pertumbuhan industri otomotif negara, kerajaan bersetuju untuk memberikan pengecualian cukai jualan sebanyak 100%. Ini saya sebutkan, pengecualian cukai jualan sebanyak 100% ke atas penjualan kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta penumpang yang diimport bagi tempoh mulai 15 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020. Saya mengambil maklum rata-rata rakyat masih berharap perkhidmatan kerajaan ini dapat beroperasi di luar waktu pejabat untuk memudahkan urusan dengan agensi-agensi kerajaan. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan dan menyeragamkan waktu operasi di pusat transformasi bandar
ataupun UTC di seluruh negara berkuat kuasa 1 Julai 2020. Untuk menarik syarikat luar negara memindahkan lokasi perniagaan mereka ke Malaysia, yang pastinya akan meningkatkan nilai pelaburan dan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, kerajaan bersetuju untuk memberikan galakan cukai seperti berikut. Pertama, kadar cukai 0% selama 10 tahun bagi pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan dalam harta tetap antara 300 juta sehingga 500 juta ringgit, dan keduanya kadar cukai 0% selama 15 tahun bagi pelaburan baru dalam sektor penghilangan dengan pelaburan dalam harta tetap melebihi 500 juta ringgit ke atas. Galakan ini diberikan sekiranya syarikat memindahkan lokasi dan memulakan operasi dalam tempoh 1 tahun daripada tarikh kelulusan, dan amaun pelaburan yang terlibat mesti dibuat dalam tempoh 3 tahun. Manakala bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang memindahkan fasiliti penghilangan luar negara ke Malaysia, mereka layak mendapat galakan allowance cukai pelaburan sebanyak 100% bagi tempoh 5 tahun. Kedua-dua insentif ini berkuat kuasa bagi permohonan yang diterima daripada 1 Julai 2020 sehingga 31 Disember 2021. Kerajaan juga akan menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 50 juta ringgit kepada MIDA untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi dan pemasaran. Dan seterusnya bagi membantu syarikat untuk menaik taraf teknologi, menembusi pasaran global melalui penyumbaran luar ataupun outsourcing dan meningkatkan nilai ekspor, kerajaan bersetuju dana strategik pelaburan tempatan diberikan untuk pusingan kedua bagi projek dan syarikat yang sebelum ini telah pun layak menerima kemudahan tersebut. Projek Acceleration and Coordination Unit ataupun PACU akan ditubuhkan untuk mempercepatkan pelaksanaan serta penyelarasan projek pelaburan yang diluluskan. Selain itu, kelulusan lesen pembuatan juga akan dipercepatkan dalam masa 2 hari bekerja untuk industri yang tidak sensitif. Sektor pelancongan adalah antara sektor yang teruk terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Untuk mengaktifkan semula kegiatan industri pelancongan, beberapa langkah cukai akan dilaksanakan. Pertama, penjagaan di bawah industri pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel, syarikat penerbangan yang telah diberikan penangguhan bayaran ansuran ke atas anggaran cukai yang kena dibayar bagi tempoh 1 April 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan tempoh penangguhan selama 3 bulan lagi mulai 1 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2020. Kedua, mengecualikan cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan ketiga, pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan yang disediakan oleh pengendali premis penginapan dilanjutkan mulai 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan keempat, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 yang telah diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara dilanjutkan hingga 31 Disember 2021. Bercakap mengenai industri kreatif, industri hiburan dan acara, saya juga mendengar keluhan daripada karyawan, pengarah filem, kru produksi dan pengurus acara. Sehubungan itu, beberapa program dan kemudahan keuangan untuk menjana semula industri kreatif negara yang berjumlah sebanyak 225 juta akan dilaksanakan melalui kerjasama antara My Creative Ventures, MDEC dan pihak swasta. Bagi industri pertanian dan makanan,
Kemudahan pinjaman dana agrofood sebanyak 350 juta ringgit akan diperuntukkan untuk memastikan kelangsungan pengusaha pertanian dan komoditi dalam sektor ini. Selain itu, kerajaan juga akan memperkasakan peningkatan mobiliti tenaga kerja pertanian melalui insentif yang diberikan pada syarikat perintis untuk melatih dan mengajar tenaga kerja untuk menceburi bidang pertanian dan perladangan. Selain itu, pengusaha pertanian bandar juga akan diberi bantuan bernilai RM500 seorang dan RM50,000 untuk setiap komuniti. Bagi mendorong sektor komoditi, kerajaan bersetuju untuk memberikan pengecualian 100% duty ekspor ke atas minyak sawit mentah, minyak isi rong sawit mentah dan minyak isi rong sawit yang diproses mulai 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2020. Sebagai komitmen kerajaan untuk mengurangkan impak perundangan COVID-19, kerajaan bersetuju untuk menggubal rang undang-undang COVID-19. Langkah sementara. Rang undang-undang ini merupakan pelepasan sementara ataupun temporary relief daripada tanggungjawab perjanjian bagi suatu tempoh yang ditetapkan. Kerajaan juga berharap dengan adanya akta baru ini, kelangsungan hidup rakyat Malaysia umumnya dapat diteruskan. InsyaAllah, kerajaan akan membentangkan RUU ini pada sesi Parlimen bulan Julai nanti. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya ingin memberikan beberapa contoh mudah bagaimana penjana dapat memberikan manfaat kepada anda sekalian. Misalnya Kak Radiah. Kak Radiah, pengusaha taska di bawah pakej Prihatin, telah mendapat manfaat daripada subsidi upah dan sebagai seorang usahawan mikro telah menerima grant khas Prihatin sebanyak RM3,000. Di bawah penjana ini pula, Kak Radiah sekarang dapat menikmati pelanjutan subsidi upah untuk 3 bulan lagi. Dan di samping itu, dengan pembukaan semula taska selepas PKP, Kak Radiah juga sekarang layak untuk menerima bantuan taska sebanyak RM5,000 dan juga insentif kursus asuhan sebanyak RM900 bagi setiap pekerjanya. Satu lagi contoh ialah Datuk Lim. Di bawah Prihatin, Datuk Lim mendapat manfaat daripada moratorium pinjaman bank yang membantu kelangsungan aliran tunai perniagaannya. Dan selain itu, perniagaan Datuk Lim di bawah Prihatin juga dikecualikan levy HRDF. Dan ekoran pengecualian cukai untuk pembelian rumah dan kereta di bawah penjana, Datuk Lim sekarang berminat untuk membeli pangsa puri dan kereta untuk anak diwasanya. Di samping itu, bagi menyokong mengurus perniagaannya dari rumah, Datuk Lim menikmati internet percuma bagi membuat persidangan video dan dapat pengecualian cukai pendapatan untuk pembelian laptop barunya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sejak penurunan wabak COVID-19, kerajaan telah menerima sumbangan dalam bentuk wang tunai dan peralatan perubatan melalui tabung derma yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga kini, kerajaan terus menerima permintaan daripada rakyat dan perniagaan yang ingin menyumbang kepada usaha untuk membina semula ekonomi negara. Sumbangan ini, kerajaan akan menerbitkan sukuk Prihatin bernilai RM500 juta bagi memenuhi permintaan tersebut yang akan dilaksanakan pada suku ketiga tahun ini. Dengan bertemakan daripada rakyat kepada rakyat, dana yang terkumpul ini akan disalurkan untuk membantu pembiayaan perniagaan perusahaan mikro, terutamanya usahawan wanita, penambahbaikan liputan internet jalur lebar di sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar, dan grant pendidikan penyakit berjangkit. Program ini terbuka pada orang ramai dan juga syarikat. Dengan sejumlah 40 inisiatif yang telah pun saya umumkan tadi, saya berharap semua pihak termasuk sektor swasta dan orang ramai akan dapat memberikan kerjasama dan memainkan peranan yang sebaiknya. Saya yakin
Segala usaha ataupun usaha untuk memulih dan merangsang ekonomi yang saya umumkan pada hari ini akan meningkatkan semula keyakinan pelabur, peniaga dan rakyat seluruhnya untuk bersama-sama menjana ekonomi negara kita. Saya juga ingin memaklumkan sekali lagi, semua pakej rangsangan ekonomi termasuklah langkah-langkah di bawah penjana ini akan terus dipantau pelaksanaannya. Pasukan laksana yang telah pun ditubuhkan di Kementerian Keuangan akan mempertingkatkan lagi pemantauan terhadap semua inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Barisan Jemaah Menteri saya juga akan bekerja keras untuk memberikan khidmat yang terbaik buat anda semua. Saya berharap usaha kerajaan ini akan dapat terus memberikan manfaat kepada rakyat. Contohnya seperti Encik Sugu dan Puan Pavitra yang viral di media sosial bulan lepas. Dia ada buat jemputan untuk saya datang makan nasi biryani di rumahnya. Mudah-mudahan mereka ini akan dapat meningkatkan kemahiran dan membuka kedai makan pada satu hari nanti. Bolehlah kita merasa ayam baruval mereka ini. Akhir kata, saya berdoa akan dapat dikawal sebaik-baiknya keadaan. Sesuatu yang tidak pernah kita jangkakan akan berlaku. Namun itulah kuasa dan perancangan Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 54, Allahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah jualah sebaik-baik perancang. Buat seluruh rakyat Malaysia, marilah bersama-sama saya dan barisan Jemaah Menteri untuk memastikan negara kita akan terus maju dan gemilang. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.